Ini bukan video unboxing, tetapi ini adalah video review tentang produk iaitu PS5. Dalam media sosial banyak video tentang unboxing PS5. Nanti dulu, PS5 belum keluar lagi, okay? Jadi hari ini bersama saya dalam Tech News, saya akan berkongsi tentang info berkenaan dengan PS5. Saya rasa ramai yang minat dengan permainan konsol, termasuklah juga saya. Saya antara salah seorang the big fan of console game. Secara tiba-tiba, CEO Sony Interactive Entertainment telah mengumumkan dan juga telah merevealkan bentuk sebenar PS5 pada 11 Jun 2020. Jadi ini adalah satu berita baik kepada semua peminat konsol di dunia. Macam berita ke pula. Jadi sebenarnya saya tak sabar menunggu berita yang baik ni. Apabila mereka telah revealkan bentuk sebenar PS5, bentuknya agak berbeza sedikit berbanding dengan bentuk yang sebelum ini. Bentuknya, desainnya sangat daring, sangat futuristik, sangat minimalis. Warna hitam dan putihnya, ia mewakili dan juga telah mewujudkan rasa futuristik itu pada desain itu sendiri. Bodi konsol ini di sebahagian kiri dan kanannya itu seperti dinding yang berwarna putih dan di tengahnya itu berwarna hitam, dimeriahkan dengan warna pancaran LED yang menjadikan PS5 pada tahun ini sangat-sangat berbeza berbanding dengan sebelum ini. Ia berbentuk sedikit petak. Jadi pada hari ini saya nak kongsikan bersama dengan anda semua tentang PS5 dan juga semua komponen-komponen yang mereka telah mengeluarkan 5 aksesori yang baru, dan aksesori yang baru ini dilengkapi dengan feature-features yang baru dan canggih. Kita akan pergi one by one. Yang pertama adalah konsol PS5, yang kedua adalah konsol PS5 digital. Aksesori yang kedua adalah DualSense wireless controller yang dilengkapi dengan features yang baru iaitu haptic feedback dan juga picu adaptif DualSense charging station. Saya akan ceritakan dengan teliti selepas ini. Aksesoris yang ketiga adalah Pulse 3D wireless headset. Aksesoris yang keempat ialah media remote. Aksesoris yang kelima adalah HD camera. Apabila berita mengenai keluarnya atau revealnya tentang PS5 ni dan juga bentuk sebenarnya, dan saya tahu saya dan juga orang lain juga ataupun peminat game konsol juga memang tidak sabar untuk menantikan dan untuk mendapatkan konsol game yang baru ini. Dan pada masa yang sama, berbagai masalah yang berlaku dan juga cabaran yang berlaku pada tahun 2020, terutamanya COVID-19 dan juga masalah-masalah yang lain. Tetapi apabila mereka mengumumkan revealnya tentang PS5 ini pada 11 Jun 2020 yang telah mengubati sedikitlah kekelaman dunia ini, menceriakan hati-hati peminat konsol akan keluarnya di pasaran konsol PS5 yang kita nantikan. Pada video kali ini ada beberapa perkara yang saya akan kongsikan pada anda semua. Yang pertama, kita akan pergi pada sistem konsol PS5. Sistem konsol PS5 ini dilengkapi dengan 4K Ultra HD Blu-ray, yang di mana kita boleh melihat CD Blu-ray pada konsol PS5. Itu sangat menarik, okey? Sebab itulah yang pada awalnya saya telah ceritakan tadi, mereka telah menyediakan aksesoris yang keempat iaitu media remote yang digunakan khas untuk kita menonton CD Blu-ray. Dan paparan HD Blu-ray ini bukan sahaja dalam bentuk HD tetapi dalam bentuk 4K. Dia support 4K. Okey. Yang kedua, konsol PS5 ini juga dilengkapi dengan Ultra High Speed SSD, yang di mana kita dapat tahu bahawa penggunaan SSD ini lebih pantas berbanding dengan HDD, dan di mana ia akan mengurangkan kadar loading dalam game. Dan seterusnya, ada DualSense wireless controller yang di mana terdapat dua perkara yang sangat bagus dan sangat canggih pada kali ini. DualSense wireless control ini dilengkapi dengan haptic feedback. Haptic feedback ini adalah satu gegaran yang di mana the real motion, dapat merasai gegaran yang sangat realistik dalam permainan. Contohnya kalau kita pijak air, kita pijak pasir, kita akan merasai dia punya experience yang sebenar melalui gegaran pada controller tersebut. Yang kedua, pemicu pada controller itu juga dilengkapi dengan picu adaptif, di mana kita akan dapat merasai perasaan sebenar ataupun pengalaman sebenar kita menekan picu senjata pun kadar kekuatan pemanah. Contohnya dalam permainan game Horizon Forbidden West,
akan rasai betul-betul rasa sebenar. Dengan adanya kedua-dua features ini, dia akan mewujudkan pengalaman baru dalam permainan konsol game secara realistiknya melalui sentuhan. Dual Sense Wireless Controller ini juga dilengkapi dengan mic built-in. Maknanya kita tak perlu nak pakai headphone untuk bercakap dengan kawan kita. Rasanya mungkin kita perlukan speaker yang besar. Kalau yang perlukan privacy, mungkin perlu pakai headphone lah. Konsol PS5 ini juga dilengkapi dengan 3D audio. Saya tak tahu bagaimana 3D audio itu berfungsi, tetapi kita menggambarkan ia sebagai bunyi yang dapat kesan bunyi yang lebih dramatik, lebih realistik. Ialah bila digabungkan dengan dia punya controller, iaitu melalui realistik gabungan sentuhan dengan pendengaran, ia akan melengkapkan satu pengalaman baru dalam permainan konsol game. Dan 3D audio ini juga didatangkan dengan yang seperti yang saya sebutkan tadi, aksesoris yang ketiga, iaitu Pulse 3D Wireless Headset, di mana dia dapat menghasilkan bunyi audio 3D pada headset dan juga pada sistemnya. Tak sabar nak tunggu bagaimana rasanya kan. Konsol PS5 ini dipecahkan kepada dua kategori. Yang pertama adalah konsol PS5 standard, di mana ia didatangkan dengan CD fizikal, di mana kita boleh gunakan CD untuk bermain game ataupun secara online. Yang kedua, konsol PS5 digital, yang mana konsol PS5 digital ini dia tidak mempunyai CD fizikal, yang mana untuk bermain game dalam konsol PS5 digital ini dia memerlukan internet. PS5 ni juga ada paparan UI yang baru. Ini kali pertama ada konsol game yang tidak ada CD dan hanya menggunakan digital saja. Mungkin game itu boleh di-download dan sebagainya seperti PS4 sebelum ni. Dan dikatakan bahawa konsol PS5 diramalkan harganya agak murah berbanding dengan konsol PS5 standard. Kita tak tahu, saya harap begitulah kan. Konsol PS5 ini juga dilengkapi dengan ray tracing, di mana grafik itu lebih mantap dan jitu berbanding sebelumnya. Dan ray tracing ini dia akan mewujudkan satu pengalaman bermain, grafiknya sangat realistik, percikan air sangat realistik. Kita akan nampak bentuk-bentuk grafik yang sangat cantik dan nampak real, bayang-bayang yang sangat dinamik, warna, colornya dan sebagainya. Dan ray tracing ni biasanya digunakan dalam PC. Dan saya rasa pengguna PC pun tahu apa itu ray tracing. Dan ini kali pertama ia digunakan dalam permainan konsol game PS5. Kita tahu bahawa sudah ada grafik card RTX, sudah keluar, dan kita juga boleh merasai pengalaman tersebut dalam permainan konsol PS5. PS5 ini didatangkan dengan backward compatibility, di mana kita boleh bermain CD game PS4 ke dalam PS5. Okey, itu kita nantikan. Dan mungkin ada sedikit beza dari segi grafik PS4 dan juga PS5. Memang banyak beza kot kan, dengan grafik barunya, ray tracingnya berbagai. Sebab kita dah beli CD, takkan kita beli CD 2 kali 3 kali kan. So kita boleh gunakan CD PS4 tu untuk bermain dalam PS5, untuk merasai pengalaman yang baru, merasai grafik yang baru dalam PS5. Dan itu adalah salah satu feature yang saya sangat suka lah. Dalam sistem konsol PS5 ini, kita tengok dari sistem grafik dan sistem dia semua. Okey, feature didatangkan dengan AMD Zen 2 base CPU dengan 8 core 3.5 GHz plus GB of GDDR6 memory. Didatangkan juga dengan custom RDNA 2 AMD GPU dengan kelajuan teraflopnya sebanyak 10.28. Dia punya kuasa memproses. Sebenarnya sistem konsol PS5 ini dia menggunakan chip AMD yang sama dengan Xbox Series X. Dan perkara ini telah dikonfirmkan oleh CEO sendiri, iaitu daripada Dr. Lisa Su, yang menyatakan bahawa mereka menggunakan chip yang sama, mereka membekalkan chip yang sama kepada Xbox dan juga PlayStation 5. Dan perkara ini telah diumumkan, dinyatakan pada bulan 5 tahun 2020. PS5 ini dia akan bersaing sama dengan Xbox Series X. Ada peminat Xbox, ada juga peminat PS5, dan dijangka keluar itu kita tak tahu. Nanti kita akan beritahu selepas ni. Kita tahu bahawa Xbox adalah antara pesaing yang hebat kepada PS5. Jadi pada tahun 2020 ini, saingan utama kepada konsol PS5 ini adalah Xbox Series X, di mana Xbox Series X belum keluar. Jadi saya nak ucapkan terima kasih kepada arkitek Sony, iaitu Mark Cerny dan juga timnya,
yang telah berusaha mencipta dan juga menghasilkan produk yang sangat bagus featurenya pada tahun ini, terutama pada grafiknya dan juga kontrolnya, yang mana didatangkan dengan dua features iaitu haptic feedback dan juga picu adaptif. Tahniah kepada tim Sony. Jadi sekarang kita akan pergi kepada harga. Jadi semua nak tahu harga kan? Kalau tanya saya pun tak tahu. Ramai yang meramalkan harga-harga PS5 ini dan macam-macam harga lah. Antaranya, the leaks meramalkan bahawa harga PS5 ini dijangka didatangkan pada tanda harga 499 USD, bersamaan lebih kurang tukar convert dalam duit Malaysia dalam RM4 dalam hampir 2,000 lebih jugalah. Manakala YouTubers URAVG meramalkan bahawa harga PS5 ini akan didatangkan dengan tanda harga 500 USD kepada 600 USD, di mana 500 USD itu adalah konsol PS5 digital, manakala 600 USD itu adalah konsol PS5 standard. Jim Ryan, iaitu CEO kepada Sony Interactive Entertainment, beliau tidak mendedahkan harga sebenar, tapi beliau menyatakan bahawa harga tersebut akan diletakkan pada tanda harga the value of the product. Maksudnya harga konsol PS5 itu kemungkinan tidak akan rendah harganya berbanding dengan harga Xbox. Diramalkan kemungkinan harga PS5 ini dikatakan sedikit tinggi berbeza berbanding dengan PS4. Di mana kita tahu bahawa PS4 itu didatangkan dengan tanda harga 1,700 lebih. Telah keluar, memang banyak game PS5 yang telah keluar, terutama kalau kita tengok trailers dalam YouTube banyak. Iaitu yang pertama adalah Horizon Forbidden West. Antara game-game PS5 yang lain antaranya ialah Spider-Man Miles Morales, Demon's Souls Remake, dan yang lain kita dapat lihat kat sini Hitman 3, Death Stranding, The Last of Us Part 2, Ghost of Tsushima. Dan banyak lagi senarai game yang akan dikeluarkan untuk permainan konsol PS5 ini, dan juga diharapkan features backwards compatibility itu benar-benar adalah dalam konsol PS5. Sebab apa? Saya rasa mungkin anda dah banyak koleksi CD PS4, kalau dapat digunakan pada konsol PS5 kan lebih baik. Diramalkan tarikh pelancaran ataupun konsol PS5 ni ada di pasaran adalah sekitar November atau Disember tahun 2020. Kemungkinan lah, tak tahulah, saya harap, tapi memang tahun ini. Dan mereka menyatakan bahawa walaupun pada masa sekarang dunia telah mengalami wabak COVID-19, plan SIE untuk melancarkan ataupun memasarkan produk tersebut tidak terganggu sekalipun disebabkan oleh wabak tersebut. Tetapi mereka menyatakan bahawa pengeluaran produk konsol PS5 ini dikeluarkan tidaklah sebanyak seperti PS4, tetapi tak tahulah kan, tapi mungkin bergantung kepada permintaan. Jika permintaan itu tinggi, kemungkinan mereka akan keluarkan lebih banyak lah berbanding dengan PS4 pada yang sebelum ini. Adakah anda akan mendapatkan PS5 pada tahun ini? Anda boleh share atau komen di bawah komen tersebut. Boleh kita share sama-sama dan saya akan balas komen anda. Siapa yang dah ada PS4 pada tahun ni, rasa memang nak beli PS5, saya rasa better anda jual PS4 tu, find duit dan beli PS5 pada bulan November ini, insya-Allah. Jadi itu saja kongsian saya dari hari ini. Jadi jumpa lagi di lain video. Saya Sazid Asfian, log out.